أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini, sesi ulang kaji bersama panel kita untuk sama-sama kita melihat 5 halaman yang telah pun kita ikuti pada minggu ini, daripada halaman 377 hingga 381. Kita bersama pada hari ini Al-Fadil Ustaz Dr. Sanusi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Selamat datang Ustaz ya. Alhamdulillah, Terima kasih. Kita nak bersama melihat kepada surah Semut ya, yang diikuti pada awal minggu ini, dan sudah tentu bersama Ustaz Tirmizi. Apa Ustaz? Alhamdulillah baik Safas. Ya, alhamdulillah kita nak bersama-sama tuan-tuan yang berada di rumah. Kita mungkin ada yang tertinggal, ada yang mungkin terkesan dengan apa yang berlaku di peringkat negara, ada yang tertinggal halaman 377 permulaan surah An-Naml ataupun halaman-halaman seterusnya. Hari ini kita akan sama-sama melihat kepada beberapa persoalan penting untuk kita memaknai kepada surah ini, surah An-Naml surah ke-27. Kita melihat halaman 377 hingga 381. Mari sama-sama kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Sama-sama kita mulakan dengan melihat kepada ayat pertama, ayat kedua dan ayat yang kedua ya, ayat 1 dan 2 itu ya, untuk sama-sama kita mulakan ulang kaji surah An-Naml kita pada hari ini dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan sahabat Al-Quran, tak lupakan kepada tetamu undangan kita Fadil Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi. Alhamdulillah, dan insya-Allah sama-sama kita mulakan perbincangan ulang kaji kita dengan membaca ayat surah An-Naml, ayat yang pertama hingga kedua Ustaz. Ya, betul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin hudan wa bushra lil mu'minin. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, kita dah bacaan ayat pertama, kedua, memulakan perkongsian kita pada hari ini. Tasin, inilah ayat-ayat Al-Quran dan kitab yang jelas, petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Ini adalah permulaan daripada surah An-Naml. Kita bandingkan dengan surah Al-Baqarah, ayat yang pertama, ayat yang kedua itu dinyatakan hudal lil muttaqin, petunjuk kepada orang yang bertakwa. Tetapi dalam ayat ini Allah menyatakan tentang tilka ayatul Quran wa kitabim mubin
hudan sama seperti awal surah Al-Baqarah, tetapi ada satu perkataan busyra dan khusus kepada orang yang beriman. Kita bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Sanusi untuk mencerahkan apa beza muttaqin dan mukminin dan apa maksud hudan wa busyra itu, agar kita dapat memanai dan memfungsikan Quran, kitab yang kita baca saban hari bersama Al-Fadhil Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Dan juga Ustaz Tirmizi kita. Baik, ini satu soalan yang sebenarnya menarik. Kenapa Allah Taala dalam suratul Baqarah Allah Taala kata hudan lil muttaqin, tapi dalam surah ni Allah Taala kata hudan wa busyra lil mu'minin. Jadi kat sini sebenarnya tuan-puan para penonton yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya kalimah huda di dalam Al-Quran itu bukan sahaja dalam surah An-Naml ni, dalam surah Baqarah lagi Allah Taala dah cerita dah. Mula-mula Allah Taala kata hudan lil muttaqin, awal-awal daripada suratul Baqarah. Tengah-tengah surah Baqarah Allah Taala sebut hudan linnas. Hudan linnas yang mana konteksnya adalah mengenai tentang syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas, iaitu petunjuk buat semua manusia. Dan di dalam surah Baqarah juga Allah Taala sebenarnya pernah menyebutkan hudan wa busyra lil mu'minin, yang mana bila Allah Taala turunkan ayat kepada Jibril, kaum Yahudi tak suka kepada Jibril, lalu Allah Taala kata kul man kana aduwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Jadi kalau kita tengok dekat sini, pertama mula-mula Allah Taala kata hudan lil muttaqin, kemudian Allah Taala kata hudan wa busyra lil mu'minin, kemudian Allah Taala kata hudan linnas. Jadi bila kita perhatikan, sebenarnya ini penting kita memahami konteks ayat. Awal-awal Allah Taala memberikan gambaran bahawa Al-Quran memang petunjuk buat orang beriman. Tetapi apabila menceritakan tentang puasa, bulan Ramadan dan sebagainya, kita tengok dalam bulan Ramadan semua orang puasa. Orang tak bertakwa ke, orang bertakwa ke, orang muhsinin ke, muttaqin, semua puasa. Lalu Allah Taala kata Quran ini adalah petunjuk untuk semua, muttaqin ke, mukminin ke, kerana konteksnya menceritakan tentang syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Manakala kalau kita tengok konteks di dalam surah Baqarah tu juga, yang kul man kana aduwan li jibril tu, Allah Taala tengok hudan wa busyra lil mu'minin, kerana nak cerita kepada kita bagaimana sebenarnya kalau kita tengok, kalau kaum Yahudi tak suka kepada Jibril dan ayat-ayat Al-Quran, Allah Taala kata Al-Quran ini bukan sahaja petunjuk tetapi berita gembira. Sepatutnya orang Yahudi bila dapat berita gembira dia seronoklah, tetapi dia memusuhi Jibril. Jadi balik kepada ayat yang kita baca dalam surah An-Naml, kita tanya pula kenapa hudan wa busyra lil mu'minin dalam surah An-Naml ni tadi. Jadi sebenarnya kalau kita nak tengok konteks dia, kita kena balik sikit kepada surah Syu'ara sedikit. Di penghujung Syu'ara ada menceritakan tentang intasaru, maknanya mereka yang meminta pertolongan ataupun bantuan daripada Allah Taala. Al-Quran ini adalah bimbingan, pertolongan, bantuan, bimbingan dan berita gembira buat umat Islam. Yang ni pentingnya kita faham, kalimah yang diulang-ulang dalam Al-Quran sebenarnya mempunyai konteks yang tertentu. Saya boleh tambah sikit? Ada satu lagi perkara saya nak ceritakan juga. Saya suka tentang apa yang Syed Qutb sebutkan. Syed Qutb sebutkan Allah Ta'ala ulang perkataan hudan dalam Quran ni sebenarnya banyak. Jadi dia kata hudan ni ada dua kategori. Hudan hidayah ni adalah hidayah bimbingan untuk umum orang awam sahaja. Sebab tu dalam surah yang lain Allah Taala Fussilat, kalau tak silap saya, menyebutkan wa amma samud fahadainahum. Kaum Samud pun kami berikan juga mereka hidayah. Hidayah dekat situ bukan maksudnya petunjuk kepada hati, tetapi bimbingan buat mereka, tetapi mereka tidak beriman. Dan yang lebih khusus lagi, hidayah hudan ini adalah wa innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tak boleh berikan hidayah kepada orang yang kau sayang, macam tu dikatakan. Jadi setiap orang sebenarnya hidayah datang dalam kategori yang berbeza. Dia bagaimana dia berinteraksi dengan ayat Quran. Ada setengah orang dia baca sikit dia terus dapat tangkap hidayah dia. Hudan lil muttaqin, hudan lil muhsinin, hudan lil mu'minin, hudan lil muslimin. Semua berbeza kerana interaksi manusia dengan Quran berbeza. Ada orang baca Quran tak faham apa pun, jadi dia tak dapat nak tangkap kadang-kadang. Ini yang saya kira sangat menarik apa yang dihuraikan oleh Syed Qutb. Beza hidayah itu sendiri adalah pada interaksi golongan manusia itu sendiri. Menarik sebenarnya penghuraian ataupun pengulangan kalimah hudan dalam Al-Quran itu.
InsyaAllah ya. Jadi Ustaz Atir ya sebenarnya bercakap tentang hidayah ini, kalau ikut apa yang Dr. Sanusi nyatakan tadi, bergantung persediaan kita ya. Persediaan kita. Kalau kita siapkan bateri kita tu yang 100%, dia dapat signal-signal, banyaklah apps yang boleh buka kan. Surah-surah tu boleh banyak dapat hidayahnya. Tetapi kalau katakan dah tinggal 5% tu, nak call pun kadang-kadang tak masuk kan. Kita tanya mengapa tak jawab call kan. Rupanya bateri dah hampir nak kong ya. Jadi Ustaz Tir mungkin ada pengalaman bagaimana tentang interaksi hidayah ini sebenarnya. Ada sikit Ustaz Fas, Prof, tentang hudal lil muttaqin, hudal lil mu'minin. Yang surah apa Al-Baqarah tentang ayat puasa tu, tentang hudal linnas. Dia sebut linnas, adakah seluruh manusia ni menjurus kepada semua? Maksudnya Islam dan bukan Islam. Kalau banyak ayat Quran muttaqin, muslimin. Ini linnas kepada seluruh manusia. Maknanya kalau orang bukan Islam dia ambil manfaat daripada Al-Quran, macam mana? Maknanya kalau bagaimana dia ambil non-Muslim itu sendiri. Okey, yang ni saya suka tarik balik kisah Khalid Al-Walid Ibn Al-Mughirah. Al-Walid Ibn Al-Mughirah ni pernah diarahkan oleh Abu Jahal. Dia kata, Al-Walid, engkau tengoklah Muhammad dah datang dengan Quran ni, cuba engkau pergi dengar apa benda yang dia nak cakap tu. Lalu Al-Walid pergi dengar apa yang dibacakan oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah kata, Al-Walid kata, Saba'a Al-Walid. Saba'a ni maknanya habislah, aku pun dah tergoda macam tu. Berarti sebenarnya Al-Quran ni sekiranya dihayati, sebenarnya bukan Muslim sahaja. Maknanya kalau kita nak kata non-Muslim pun mungkin boleh mengambil faedah daripadanya, dari aspek ekonomi, tentang sistem riba, dari aspek perkara-perkara yang lain sebenarnya boleh juga dimanfaatkan, diberi bimbingan kepada non-Muslim itu sendiri. Saya yakin begitu sebenarnya. Ya, alhamdulillah ya, itu tentang hudal linnas Ustaz ya, daripada surah Al-Baqarah ayat 185 tersebut. Dan saya teringat ada seorang kata di US dululah ya, dia bila tengok kepada ayat tersebut, terutama syahrul Ramadan, kita kena jadikan bulan Ramadan itu peluang. Orang paling degil sekalipun, Ramadan itu adalah bulan penuh barakah di mana Quran akan masuk. Jadi jemputlah kepada rakan-rakan kita yang bukan Islam ya, berbuka puasa, dengarkan Quran terutama bulan Ramadan, kerana ayat itu bila dilihat mempunyai kepentingan yang tersendiri pada bulan Ramadan. Quran tiba-tiba saja ya, lebih lagi boleh masuk menyusup ke dalam hati seorang manusia. Jadi ini adalah awal surah An-Naml yang kita sedang bincang tentang hidayah, dan kita berpindah kepada halaman 378. Kita nak melihat ayat yang ke-15 tentang Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Kita baca dahulu ayat 15 dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. صدق الله العظيم. Sesungguhnya kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami daripada hamba-hambanya yang beriman. Dalam ayat ini Nabi Daud, Dr. Sanusi ya, menyatakan ataupun dinyatakan Allah, Nabi Daud diberikan ilmu, Nabi Sulaiman diberikan ilmu, dan mereka berkata ya, mereka berdoa dengan alhamdulillahillazi fattalana. Dalam surah Yunus ayat 58 itu juga, kalau kita dah dapat mauizah daripada Allah, daripada Tuhan, kita dapat petunjuk, kita juga dinyatakan falyafrahu kan, kerana faddalallah ataupun kerana ada kurniaan daripada fadl dan rahmah daripada Allah. Jadi di sini fadl ini sebenarnya apa yang dimaksudkan sebenarnya? Okey, menarik, satu soalan yang menarik juga. Kalimah al-fadl iaitu tentang kelebihan ni, seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran, sebenarnya telah diungkapkan ataupun diulang banyak kali oleh Allah Taala. Para mufassir sebenarnya menghuraikannya dalam pelbagai pecahan makna. Ada yang menyatakan sebenarnya al-fadl ini adalah maksudnya kelebihan nikmat Islam.
kelebihan nikmat Islam yang ni diambil daripada ayat qul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha. Sesungguhnya hidayah itu Allah Taala beri kepada siapa yang dia nak. Ada kalanya maksudnya al-in'am bin nubuwah, iaitu diberikan kelebihan dari aspek kenabian. Yang ni yang Allah Taala kata wa kana fadlullahi alayka azima, kelebihan aku bagi engkau kenabian tu adalah kelebihan yang besar. Dan yang paling banyak pada pandangan saya adalah sebenarnya pemberian rezeki nikmat juga. Allah Taala kata wa bataru min fadlillah dalam surah al-Jumuah dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita tengok rintitan perkataan al-fadl dalam ayat al-Quran, sebenarnya maksudnya sangat banyak, lebih menjurus kepada kelebihan yang diberikan kepada kita. Tetapi menarik dekat sini, saya perasan awal-awal tadi Allah Taala kata walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma, kami telah berikan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ilma, wa qala alhamdulillahillazi faddalana. Kat sini kita nampak sebenarnya mula selain daripada Allah Taala beri ilmu kepada hikmah kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, sebenarnya Allah Taala berikan dia selain daripada apa yang melalui ilmu. Yang ni selain daripada melalui ilmu ni, kalau kita tengok dalam surah yang lain, Allah Taala menceritakan tentang Nabi Daud. Nabi Daud kata walaqad ataina, kami Allah Taala ceritakan walaqad ataina Dawuda minna fadla ya jibalu awibi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahul hadid. Kat sini adalah perkara yang tidak nampak kepada keilmuan tetapi kemahiran. Tengok kelebihan dia, kemahiran dia adalah dia mungkin boleh menyeru ataupun bertasbih bersama dengan gunung dan bukit. Wa alanna lahul hadid, dan dia ada skill untuk menempa besi itu tadi. Yang ni mungkin tidak ada kepada makhluk yang lain. Yang diperlukan juga, yang lebih utama lagi, apa yang diberikan kepada Nabi Sulaiman, yang mana Nabi Sulaiman sendiri ceritakan, Allah Taala ceritakan ya ayuhan nasu ulimna mantiqat tayr, kami diberikan kelebihan, diajar tentang pertuturan komunikasi burung ataupun haiwan itu sendiri. Inna hadza lahwal fadlul mubin, sesungguhnya inilah kelebihan yang nyata. Jadi kat sini pada pandangan saya, kalau menurut tafsir Ibnu Ashur sendiri, begitu juga dengan Syekh Tantawi sendiri menyebutkan tentang kalimah awal Allah Ta'ala ceritakan kelebihan yang diberikan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman adalah ilmu. Dia mempunyai hikmah yang luar biasa berbanding orang lain. Tetapi yang diberikan lebih yang orang lain tak boleh perolehi daripada ilmu itu sendiri adalah skill yang ada pada dia. Skill ni pun sebenarnya bukan mudah juga untuk bertutur dan berinteraksi dengan haiwan yang kita tengokkan nanti. Dan macam tu juga kalau kita tengok bagaimana skill yang diberikan kepada Nabi Daud tentang besi dan sebagainya, ini yang kadang-kadang tidak dapat dipelajari, melainkan Allah Ta'ala kurniakan kepada sebahagian orang. Ada orang dia boleh belajar melalui kitab, buku dan sebagainya, pergi universiti boleh belajar. Tapi ada skill yang tak dapat kat universiti. Ada skill-skill yang mungkin tak dapat, tetapi disebabkan pengalaman dia, kemahiran dia, itu barangkali kelebihan yang Allah Ta'ala akan berikan kepada kita walaupun tanpa ilmu. Dan Allah Ta'ala ajak kita bersyukur. Wa qala alhamdulillahillazi faddalana ala kathirin min ibadihil mu'minin. Yang mana kelebihan ni mungkin orang lain tak ada. Kadang-kadang dengan skill ni sahaja Ustaz, dia boleh dapat lebih daripada orang lain yang pensyarah ajar dia tu, hari-hari ajar tu, gaji tak banyak mana, dia punya skill satu tu lebih daripada orang lain lagi. Ya, masya-Allah. Di sini fadal ini bukan sekadar ilmu sahajakah, betul ya? Maksudnya ilmu, hikmah dan juga kemahiran yang diberi, yang disampaikan di dalam Al-Quran. Jadi ini memberi panduan kepada kita lah doktor ya. Maksudnya kita cari ilmu ini boleh membawa kepada hikmah dan juga kemahiran ya. Agar ianya boleh dimanfaatkan seperti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dimanfaatkan untuk mengurus ya pelbagai sumber yang diberikan, membawa dekat kepada perjuangan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu antara pelajaran yang kita dapat daripada halaman 378, dan kita nak bergerak kepada halaman 379 pada ayat yang ke-25. Kita baca ayat ini tentang bagaimana seseorang itu diseru bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersama Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Ayat 25 Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu تخفون وما تعلنون
Azim ayat 25, mereka juga tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Kalau Ustaz Dr. Sanusi boleh menjelaskan tentang peristiwa hudhud ini Ustaz, ya, laporan beliau kepada Nabi Sulaiman. Di dalam ayat ini ada perkataan al-khab'a, kan, perkataan yang jarang kita jumpalah dalam al-Quran. Apa maksud al-khab'a tentang laporan daripada hudhud ini? Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Yang ini satu soalan yang menarik juga, perkataan yang jarang kita guna, al-khab'a. Dan kalau perkataan yang aneh-aneh ni, kadang-kadang saya suka merujuk tafsir Al-Imam Ibn Ashur. Al-Imam Ibn Ashur dia suka hurai dari konteks ayat, kadang-kadang perkataan secara terperinci. Al-khab'a, kalau kita tengok terjemahan dia dekat sini, adalah mengeluarkan sesuatu yang terpendam, yang tidak diketahui oleh orang. Yang mana al-khab'a ini maksudnya yang tersembunyi, yang terpendam, yang tidak diketahui, melainkan setelah itla'aha, maknanya selain setelah daripada kita sampaikan ataupun kita buka, reveal, kita dedahkan kepada dia. Menariknya sebenarnya perkataan al-khab'a ini dia merujuk kepada laporan hudhud tu tadi. Laporan hudhud tu tadi, kalau Nabi Sulaiman tak tanya, orang pun tak tahu. Satu. Yang keduanya, kalau kita tengok singgah sana ataupun keadaan kawasan singgah sana Nabi Sulaiman tu berada di Palestin, dan Sabak itu berada di negeri Yaman, dan jarak antara mereka tu hampir 12,000 kilometer. 12,000 kilometer perjalanan hudhud, kita bayangkan macam mana. Dan Nabi Sulaiman sabar menunggu, dan tak ada orang tahu. Tak ada orang tahu melainkan setelah diberi laporan, ataupun kalau dulu kalau boleh SMS lagi cepat maknanya hudhud dah bagi tahu dah. Hudhud kata, aku ada jumpa wajat tu, aku dapati ada satu kaum yang menyembah selain daripada Allah Taala, mereka menyembah matahari. Menariknya kat sini Allah Taala kata alla yasjudu lillahi allazi yakhrujul khab'a fis samawati wal ard, yang mana janganlah kamu, mereka tidak maksud dekat sini mereka juga tidak menyembah Allah yang mengeluarkan perkara yang tersembunyi daripada dalam bumi ini ataupun di langit. Dalam bumi dan di langit ni sebenarnya macam-macam perkara yang kita tak tahu lagi. Kalau kita tengok saya suka juga tengok yang National Geographic tentang Mariana Trench, apa yang berada lautan yang paling dalam sekali. Dalam tu kita tak tahu banyak benda gelap lagi. Dan sebagainya tu. Maknanya yang gelap dan sebagainya. Sebenarnya Allah Taala menguasai segala perkara, dan yang ni yang kita boleh belajar daripada ayat ini juga, perkataan al-khab'a, terpendam, yang dikaitkan dengan kisah hudhud tu tadi. Masya-Allah, inilah memang peristiwa itu pun memang terpendam, ya. Maka hudhud yang 12,000 jaraknya pun dengan segala pendaman data-data yang ada itu, itulah yang ditangkap dalam perkataan al-khab'a sebentar tadi. Sebenarnya Quran ini amat amazing, ya, amat indah untuk kita perhatikan bagaimana ia disampaikan, dan kita akan berbicara lagi, akan melihat lagi apakah perkataan permata daripada halaman seterusnya, surah Semut. Kita berehat sebentar dalam My Quran Time, baca faham amal. الشيطان الرجيم فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما فما آتاني الله خير مما
Sadaqallahul azim. Surah Al-Nazim, kita kembali dalam My Quran Time baca faham amal dalam sesi ulang kaji kita bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Sanusi pada halaman 377 hingga 381. Dan sebentar tadi bersama dengan Ustaz Tirmizi kita membaca ayat 36 daripada halaman 380. Falamma jaa Sulaiman, maka ketika para utusan itu sampai kepada Nabi Sulaiman, utusan daripada siapa? Daripada Ratu Bilqis itu sendiri. Dia, Nabi Sulaiman berkata, adakah kamu memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang dihadiahkan, ya, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu ini. Jadi kita melihat kepada ayat ini untuk berbicara Ustaz, ya, tentang hubungan di antara satu pemimpin dengan satu pemimpin yang lain. Dalam kes ini dibawa hadiah, ya. Hadiah ni biasalah orang cakap hadiah, kadang-kadang dia namakan ufti, tapi ada juga yang kata ini rasuah ni. Betul ke ini rasuah ataupun ni ufti ataupun istilah di sini hadiah? Apa beza untuk dimaklumi juga kepada kita lepas ni? Ada orang kata itu macam duit pelincir tu. Silakan. Baik, ini satu soalan yang sensitif juga sebenarnya. Hadiah-hadiah yang diberikan kepada pemimpin. Yang menarik dari kat sini dia berkait dengan ayat yang sebelum tu, yang mana Ratu Balqis dia nak berikan hadiah kepada Nabi Sulaiman dan nak tengok apa reaksi Nabi Sulaiman. Nak tengok apa reaksi Nabi Sulaiman. Dan bila Nabi Sulaiman dapat hadiah tu, dia kata qala atimidunani bimalin. Engkau bagi aku benda ni, dia kata engkau bagi aku benda ni. Dalam riwayat yang lain ada menyebutkan Nabi Sulaiman memerintahkan para pekerja dia untuk membina istana istana yang banyak daripada emas. Jadi bila utusan tu sampai, dia tengok dia orang ni nak apa lagi, kita bawa emas dan barang-barang, dia punya istana daripada emas macam tu. Maknanya Nabi Sulaiman menunjukkan dia tak memerlukan pun kepada hadiah tersebut. Jadi apa yang nak diuji oleh Balqis ni barangkali hadiah daripada tersebut adalah nak melihat juga kepada respon Nabi Sulaiman. Cumanya apakah hadiah yang diberikan ini boleh dikategorikan sebagai rasuah ataupun ufti ataupun bagaimana? Yang kat sini kita tengok pada definisi tentang pemberian rasuah dan sebagainya. Kalau kita tengok Syekh Qaradawi, dia kata sebenarnya rasuah ni adalah diberikan untuk timbal balas, sama ada untuk dapat sesuatu ataupun untuk menghentikan sesuatu. Manakala yang ni secara umumnya tidak boleh kita nak kaitkan perkara ni sebagai rasuah, tetapi Al-Imam Syaukani ada memberikan definisi tentang rasuah itu sendiri adalah memang untuk menghalang daripada, mengelak daripada mengenakan ataupun berlakunya sesuatu. Kalau kita tengok sebenarnya sumbangan ini, Al-Imam Ibn Ashur, Al-Imam Syekh Tantawi, Al-Imam Ibn Kathir sendiri mengatakan bahawa pemberian tu seakan-akan untuk cuba menenteramkan Nabi Sulaiman tak teruskan dakwah tu tadi. Kan mereka sebelum tu menyembah selain daripada Allah Ta'ala, seakan-akan pemberian hadiah tu tak apalah, senyapkan, ataupun kalau boleh Nabi Sulaiman sejuk sikit, tetapi tak berlaku sedemikian. Bahkan Nabi Sulaiman punya respon, aku nak buat apa dengan emas-emas ataupun harta sumbangan ni, aku sendiri dah diberikan oleh Allah Ta'ala satu perkara yang sangat banyak. Yang ni yang menarik juga. Dan kalau kita kaitkan dengan hadis, sebenarnya kalau kaitkan dengan hadis sebenarnya seronok, sebab perkara ni pernah berlaku, yang mana Rasulullah SAW pernah menghantar Saidina Abdullah bin Rawahah. Perkara ni diceritakan oleh Al-Imam Malik dalam kitab Muwatta, yang mana Abdullah bin Rawahah datang untuk kutip kita katakan zakat, pemberian ataupun pemberian yang sepatutnya diberikan oleh kaum Yahudi kepada negara Madinah ketika itu, tetapi mereka tak beri. Bahkan mereka mengumpulkan dia punya perhiasan-perhiasan kaum wanita mereka dan beri hadiah kepada Saidina Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah jadi marah. Dia kata, engkau bagi aku hadiah ni, apakah engkau berniat untuk menghentikan, maknanya apa undang-undang untuk ambil zakat dan sebagainya tu tadi. Yahudi terus terkejut. Maknanya kaum Yahudi agaknya sebelum tu dia bagi orang ambil aje. Tapi dia ambil aje pelincir ke apa ke. Tapi tiba-tiba Abdullah bin Rawahah tak nak ambil dan Allah marah dia pula. Dia kata ini adalah harta yang haram yang aku tak akan ambil sampai bila-bila. Menunjukkan bagaimana sebenarnya isu hadiah yang diberikan kepada ummal, pekerja, gubernur, pemerintah dan sebagainya, isu sebenarnya sensitif yang tidak boleh kita ambil mudah. Sebab itulah dalam perkara yang lain Rasulullah pernah menegur seorang sahabat namanya Ibnul Utbiyah. Ibnul Utbiyah ni daripada Bani Azad, yang ditugaskan sama macam Abdullah bin Rawahah ni tadi untuk mengutip zakat dan sebagainya daripada para penduduk ataupun pemimpin ataupun kabilah-kabilah Islam. Bila mana Rasulullah minta harta sumbangan tu tadi ataupun zakat tu tadi, dia kata okey, ni harta untuk engkau wahai Rasulullah, zakat untuk umat Islam, yang ni untuk aku. Rasulullah rasakan, oh boleh pula bagi dua, satu untuk kau, satu untuk aku. Dia kata ni aku dapat hadiah.
Dia orang bagi aku hadiah. Lalu Rasul marah dia. Rasul kata, kalau kau duduk rumah dia nak bagi kau hadiah. Maknanya kalau kau tak duduk rumah, kalau kau tak dapat jawatan yang aku beri pada kau tu, dia tak akan bagi hadiah. Jadi kat sini dia bagi kau hadiah tu kerana jawatan kau. Jadi kau kena faham sebenarnya dalam beberapa situasi pemerintah, pemimpin, pegawai sebenarnya hati-hati dalam menerima hadiah kerana kita bimbang mereka nakkan timbal balas. Yang ni yang ditegur juga oleh Rasulullah, dan kalau kita perhatikan sebenarnya yang ni akan disebutkan dalam kapsul hadis. Kapsul hadis tentang rasuah dan amanah yang kita insya-Allah akan kongsikan bersama Yayasan Warisan Ummah Ikhlas nanti tentang bagaimana boleh tak boleh ambil hadiah dan sebagainya. Ini sebenarnya konteksnya adalah untuk menenteramkan Nabi Sulaiman tu tadi, seperti mana yang disebutkan oleh Syekh Tantawi dan sebagainya. Jadi pada pandangan saya maknanya dia dikategorikan sebagai pemberian yang perlu diberikan perhatian. Maknanya tak boleh ambilkan sewenang-wenangnya lah. Hadiah-hadiah yang perlu dijaga, kerana kalau kita nak katakan para imam sebenarnya ada juga ambil hadiah daripada khulafa, khalifah-khalifah, ada juga mereka ambil khalifah hadiah daripada khalifah, tetapi perkara yang tidak menjejaskan kredibiliti ataupun pertimbangan mereka. Sekiranya boleh menjejaskan pertimbangan, nanti dibimbangi hadiah-hadiah tersebut mengganggu keputusan yang akan datang tu nanti. Ya, jadi di sini istilah hadiah ini maksudnya tidak dikaitkan dengan rasuah. Tidak secara direktnya Tidak macam cara, rasuah. Ya. Rasuah ini digunakan apabila ada jawatan. Betul. Untuk memberhentikan ataupun melaksanakan sesuatu ekstra, ya. Dan definisi inilah sebenarnya Ustaz ya. Sebenarnya bila tengok perkara ini nak kena dirungkai lagi. Betul. Mungkin dalam perbincangan kapsul hadis nanti itu dapat diperincikan. Kalau tidak nanti orang rasa macam bersalah memberi hadiah, kan. Saya kata hadiah, tetapi dalam masa yang sama juga ada yang kata bahawa dia bagi hadiah pada orang A untuk orang A memudahkan urusan sampai kepada, sebenarnya dia nak target kepada orang Z. Jauh sangat dia punya strategi caturnya itu. Betul. Jadi ini antara pelajaran penting, ya, yang kita nampak daripada Nabi Sulaiman. Okey, tolak terus, ya, disebabkan oleh prinsip yang dipegang itu jika ia mengganggu kepada dakwah ataupun urusan kerja yang perlu dilaksanakan secara amanah. Kita meneruskan lagi. Ini adalah cabaran pada zaman Nabi Sulaiman. Sebenarnya bukan sekadar pada zaman itu, ia juga berlaku pada zaman ini. Kita melihat kepada halaman 381 ayat yang ke-48. Untuk sama-sama kita memberi perhatian. Kita biasa mendengar kisah kaum Thamud, ya, yang dipimpin oleh Nabi Saleh. Tetapi dalam surah An-Naml ini Allah memperincikan dengan istilah 9 orang lelaki ataupun 9 orang pemuda pada ayat 48. Kita akan rungkaikan. Kita baca dahulu ayat 48. Silakan Ustaz Tir. Bismillahirrahmanirrahim. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. صدق الله العظيم. Astagfirullahalazim. Itulah bacaan daripada ayat yang ke-48. Dan di kota itu ada 9 orang lelaki yang berbuat kerosakan di bumi, mereka tidak melakukan kebaikan. Wala yuslihun. Ini bercerita tentang kaum Thamud, ya, kaum yang didakwahkan, yang diajak oleh Nabi Saleh. Kalau dalam surah Asy-Syu'ara surah yang ke-26 kita bercakap tentang corruption ataupun penyelewengan ini disentuh oleh kisah Nabi Syuaib. Tetapi dalam surah An-Naml ini kita sudah pun bertemu dengan kisah Nabi Sulaiman sebentar tadi, bila ada tawaran hadiah tetapi tidak diterima, ya. Itu pelajaran-pelajaran yang penting. Kisah Nabi Saleh ini sudah ada dalam surah Asy-Syu'ara, tapi kali ini dibawakan tentang perspektif 9 orang pemuda. Mungkin doktor boleh cerahkan 9 orang ini mengapa, ada kaitan ke dengan 9 ayah Nabi Musa kalau adalah 9, okey, ataupun kalau bercakap tentang corruption pada surah Asy-Syu'ara itu diwakili oleh Nabi Syuaib, dan di dalam surah An-Naml ini mungkin oleh Ratu Sabak sebentar tadi, kalau ada untuk kita maknai 9 orang pemuda yang berbuat rosak
pada zaman Nabi Soleh. Bersama Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz Fazrul. Yang ni adalah antara perincian yang kadang-kadang kita menarik juga untuk kita hayati. Kenapa Allah Taala sebut tis'atu rahtin? Dalam makna ni dekat sini disebutkan tentang 9 orang pemuda ya. Pemuda. Itu saja terjemahan dia. Oh, itu rahtin saja tu apa sebenarnya? Okey. Baik, kalau kita tengok kan sebenarnya maksudnya kalau disebutkan oleh Al-Imam Syekh Sya'rawi, Syekh Tantawi. Syekh Tantawi kata ar-rahtu ini adalah dunal asyarah. Maknanya kurang daripada 10. Dunal asyarah, dan macam tu juga kalau kita tengok Ibnu Ashur pun kata, kalau tak silap saya dia ambil daripada kata Ibn al-Faras dan sebagainya, menunjukkan bilangan yang kurang daripada 10. Tetapi Allah Taala cerita dalam ayat ni dia kata yufsiduna fil ard. Yang saya kira sebenarnya tak sampai 10 orang pun yang berada dalam kaum Samud tu tadi, satu kaum yang hebat membina bandar daripada batu dan sebagainya, hanya ada 9 orang tetapi dia menurunkan azab. Mana nak ceritanya menarik juga pengajaran dia. Kalau kita tengok dalam tafsir Ibnu Kathir, Al-Imam Ibnu Kathir sebenarnya sebut satu persatu namanya daripada Qatadah. Kalau tak silap saya riwayat tentang nama-nama seorang tu saya tak ingatlah namanya secara terperinci. Oh, ada nama sini. Ada namanya disebutkan. Tetapi pada saya yang lebih menariknya adalah bagaimana perkataan tis'atu rahtin ni kurang daripada 10 menggambarkan impact. Walaupun orang tak ramai tetapi fasad yang dibawa tu boleh merosakkan. Kalau saya boleh ambil isu semasa sikit Ustaz Fazrul sebagai contoh, saya tak tahu boleh ke tak isu buli baru-baru ni di sekolah. Katakan walaupun bilangannya tak ramai tuan-puan, hanyalah beberapa orang pelajar, tetapi kesan dia kita bimbang akan berlarutan sehingga boleh menyebabkan perkara itu, kerosakan itu boleh berpusing, berputar kepada yang lain. Jadi atas sebab tu kan menariknya kat sini Allah Taala tegaskan juga tentang tis'atu rahtin, tetapi sifat mereka tu yang yufsiduna fil ard. Sebahagian penafsiran dia memperincikan lagi, walaupun 9 tetapi kesan itu adalah dia yang memimpin kepada orang lain untuk menerima, menolak dakwah Nabi Saleh tu tadi. Ke influencer lah ni. Influencer. Jadi sebut istilah influencer ni pun kita kena hati-hati. Maknanya walaupun tak ramai, dengan follower yang ramai barangkali dia memberikan implikasi yang membimbangkan kita. Membimbangkan. Ya, jadi ini adalah satu pelajaran penting bagi YouTubers ataupun Insta famous yang menjadi influencer kan. Dia ada pengikut yang ramai, dan apabila dia mengeluarkan satu-satu status di Twitter ataupun di Facebook, kalau ianya merosakkan keadaan, malah dia sebenarnya sedang melawan kepada kebenaran yang dibawakan oleh Nabi Saleh pada waktu itu untuk sembelih Ustaz untuk sembelih unta yang ada masanya. Okey, dia minum dan unta ni pula kuat pula minumnya okey, jadi mungkin kadang-kadang sekadar dia komen-komen saja kan, tetapi ia memberi kesan kepada pengikutnya untuk mengkritik pada perkara yang tak sewajarnya. Sehingga mewujudkan rasa untuk melawan kepada kebenaran. Jadi ini yang kita belajar daripada kisah Nabi Saleh dan juga tis'atu rahtin pada ayat yang ke-48 ini. Jadi kita Ustaz kembali balik kepada pasal selepas ini, pada halaman ini juga akan seterusnya berbicara tentang Nabi Lut. Nabi Lut ni ada dalam surah Asy-Syu'ara, juga ada dalam ayat ini. Sudah tentu kalau Nabi Lut ni orang faham LGBTQ zaman sekarang. Tapi ada orang cakap bahawa tak, ini zaman ini sebenarnya mereka ni bukan salah dari segi amalannya, dia salah dari syariat saja, bukan akidahnya. Tapi kalau kita tengok nabi-nabi semuanya menyeru kepada akidah yang satu. Jadi sebenarnya Nabi Lut ni menyeru menegur syariatnya ke, akidahnya ke, ataupun istilah ini pun tak perlu diasing-asingkan. Macam mana Dr. melihat? Ini satu soalan yang menarik lagi satu. Yang bawah daripada muka surat ni kita tengok kisah Nabi Lut. Kalau kita tengok kisah Nabi Lut ni, saya perhatikan juga sebab perkara ni kita pernah menerima soalan yang banyak juga. Kerana dia kata sebenarnya Nabi Lut ni kalau kita ambil interpretasi yang lain, sebenarnya Allah Ta'ala bukan nak tekankan tentang kerosakan yang dilakukan dari aspek LGBT dan sebagainya, tetapi kerana mereka tak menyantuni tetamu, dia katakan begitu. Tafsiran-tafsiran yang moden yang baru sedemikian. Poin kat sini kalau kita selongkar dan kita keluarkan, kalau tak silap saya sebutan tentang Nabi Lut hampir 9 kali. Kalau tak silap saya maknanya sebutan-sebutan tentang kisah Nabi Lut, dan kebanyakannya memang fokus isu moral dekat sini. Kalau kita tengok tentang fahisha,
kemudian tentang syahwatan min dunin nisa, perkataan-perkataan yang dikenakan kepada kaum Nabi Lut ni sebenarnya agak keras juga. Fahishah ni adalah dosa besar sebenarnya tuan-puan, menunjukkan bagaimana sebenarnya apa yang ditekankan. Kalau kita tengok setiap Nabi tu ada tema dia, dan Nabi Lut kebanyakan temanya adalah kepada hubungan sosial mereka, bagaimana mereka menyantuni orang-orang sekeliling mereka dan syahwat mereka dilampiaskan kepada sesama lelaki. Perkara ni tak pernah berlaku, dan kalau orang nak kata perkara ni adalah isu syariah saja, yang ni adalah satu perkara yang saya kira sangat silap. Kerana syariat tu dia akan berbalik dengan akidah juga. Bagaimana sebenarnya perkataan syariat ini bukan sekadar menunjukkan ketaatan kita kepada undang-undang, tetapi kepatuhan kita kepada orang yang menyusun undang-undang tu ataupun yang membentuk sistem itu sendiri, iaitu Allah Ta'ala. Apabila kita menolak syariat itu sendiri, sebenarnya kita telah menggugurkan ataupun menafikan orang yang menyusun syariat itu sendiri. Jadi ini kena hati-hati. Jangan sampai kita tak bersetuju kerana kita ada cenderung sikit pandangan yang lain, sehingga kita menolak ataupun memisahkan antara akidah dan syariat. Kalau kita tengok kebanyakan kes, sebenarnya banyak dalam Islam juga syariat itu untuk mengembalikan manusia kepada Allah. Kalau kita bezakan ataupun pisahkan antara syariat dengan akidah, kita seakan-akan ingin menghentikan, kita dah jadi sekularisasi pula, secularization pula, maknanya memisahkan undang-undang dengan ketauhidan itu sendiri. Saya kira tak betul. Maknanya jangan dipisahkan sedemikian. Perundangan kalau boleh disatukan, alangkah baiknya sebenarnya. Dia menyatukan pembentukan peribadi, etika dan sebagainya, sekaligus membawa kepada keimanan. Kalau kita tengok sebenarnya dalam banyak kes daripada hadis-hadis Nabi Rasulullah, dalam penghukuman sebenarnya nak mengembalikan manusia kepada Allah. Itu yang paling penting sebenarnya. Dia bercakap tentang membezakan saat ini, pasal dalam surah Asy-Syu'ara dengan surah An-Naml ini, ya, mungkin soalan akhir sebelum kita bersurai selepas ini, ialah ada orang cakap bahawa ini ada satu kumpulan ini dia kritik pasal rasuah saja, tapi dalam tu ada LGBTQ, ada isu apa sombong, melawan Tuhan. Dan saya tak nak sokonglah kepada orang yang buat kerja-kerja begini. Saya nak sokong kepada orang yang buat semua perkara. Macam mana menjawab ataupun respon pada kritik ini bila melihat betul surah Syu'ara ni ada macam-macam isu perlu diambil kira. Jadi kalau ada kumpulan yang bercampur-campur ini, macam mana Ustaz melihat cadangan kepada semua kita yang ingin bersama Al-Quran? Baik, yang ni adalah satu perkara yang boleh saya ambil daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Hilful Fudul, kalau tak silap saya, Hilful Fudul. Hilful Fudul ni berlaku di rumah salah seorang pemimpin Quraisy yang belum memeluk Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya tak ingat nama dia, tak terkeluar namanya, tetapi Rasulullah pernah sebutkan setelah berlakunya terdirinya negara Daulah Madinah itu sendiri, Rasulullah kata, in du'itu, kalaulah aku dipanggil kembali untuk menyertai perjanjian Hilful Fudul ni, maka aku akan menyertainya. Kalau kita perhatikan perjanjian Hilful Fudul ini, dia adalah berkaitan tentang hak mereka yang dizalimi di Makkah itu, dan yang datang menyertai perjanjian tu kebanyakan non-Muslim ataupun maknanya orang kafir musyrik. Tetapi Rasulullah sepakat dari aspek merosak memperbaiki kerosakan tersebut. Rasulullah kata, aku suka untuk datang sekiranya aku diseru kembali untuk melaksanakan perjanjian untuk menegakkan keadilan tersebut. Kembali balik pada isu rasuah pada hari ini. Dalam tim rasuah tu, dalam tim membanteras rasuah, mungkin ada yang non-Muslim, mungkin ada yang LGBT dan sebagainya, tapi kita sepakat dari aspek itu dahulu. Memastikan rasuah itu dibasmi dan diselesaikan. Kemudian dalam masa yang sama, tidak kita nafikan, kita perlu juga memperbaiki kerosakan-kerosakan yang lain. Maknanya persetujuan itu, kesatuan itu adalah atas dasar untuk memperbaiki kerosakan, dan apa yang berada di sekeliling itu, kerosakan yang sama tidaklah dibiarkan, tetapi dalam masa yang sama diperbaiki juga. Mudah-mudahan dia akan membentuk satu negara yang harmoni, maknanya lebih baik dan lebih sejahtera kepada Allah, insya-Allah. Terima kasih ucapkan pada Dr. Sanusi, ia bersama mencerahkan kita bagaimana kita mensikapi kepada semua isu-isu yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Kita berjuang, ya, dan kita bergabung dengan siapa sahaja yang menyokong. Kita tidak akan dapat kumpulan yang sempurna, tetapi yang pastinya kita nak ianya menuju pada yang esa. Kita berdoa di hujung ini bersama Al-Fadil Ustaz Sanusi untuk sama-sama kita dapat mengambil dan terus mengamalkan isi kandungan surah An-Naml. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Dr. Sanusi dan juga Ustaz Tirmizi ya. Pada hari ini kita berada dalam ulang kaji 5 muka surat untuk minggu ini dan moga-moga kita terus committed dalam berjuang ya. Saya menyebut tuan-tuan untuk menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran. Kita ingin memastikan bahawa Al-Quran ini diambil secara menyeluruh, tetapi kita tahu bahawa masyarakat tidaklah faham secara menyeluruh. Itulah proses kita bergabung dan terus mengambil ya, kita mengambil sirah hilful fudul Nabi sebelum kenabian itu, bahawa kita bergabung untuk terus berhubung kepada Tuhan yang akan membawa kita terus ke hujung sana nanti insya-Allah. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time ulangan ya pada malam ini dan juga pagi-pagi esok. My Quran Time, baca faham aman.